Salah satu sebab yang besar yang menyebabkan doa itu mustajab, apabila hamba itu ketika dia berdoa kepada Allah, dia mendahulukan dengan memohon keampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Yang ini diminta supaya Allah ampunkan dosa dia. Dia beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Kemudian barulah dia berdoa kepada Allah. Ini kerana antara sebab yang menghalang sebahagian doa ialah disebabkan kerana dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apabila kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya Allah mengampunkan dosa kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Dia tahu hamba aku ni mohon ampun. Kemudian setelah kita mohon keampunan, kita sertai dengan doa kepadanya. Maka kemudian dengan itu akan menyebabkan doa kita akan mustajab. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut doa itu tidak lewat penerimaannya, tetapi yang melewatkannya ialah kerana kita sendiri yang telah menutup jalan-jalannya. Dan jalan-jalan itu ialah dengan dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Allah Jalla wa'ala. Dengan itu maka kita mohon keampunan kepada Allah sebelum kita meneruskan doa kita. Ini ada banyak contoh di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk kita amalkan. Antaranya ialah Allah bagi contoh, sebab tu doa-doa Al-Quran amazing. Kalau kita nak belajar doa, kita belajar doa-doa Al-Quran. Kan doa-doa Al-Quran yang telah sama ada yang Allah ajar kita untuk berdoa, ataupun ayat yang Allah ceritakan hamba-hambanya yang saleh, sama ada di kalangan para nabi ataupun salihin yang lain yang telah berdoa. Artinya doa-doa itu telah Allah i'tiraf di sisi Allah yang Maha Agung adalah doa-doa yang terbaik. Maka apabila kita nak berdoa kepada Allah, kita lihat cara mereka berdoa. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang mereka lakukan. Bagaimana kerendahan diri yang mereka lafazkan di dalam doa-doa mereka. Kita belajari daripada mereka. Berhubung dengan perkara ini, antara yang boleh kita pelajari ialah Nabi Sulaiman alaihi salam, doa yang selalu saya sebut juga di dalam siri-siri ini. Iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam apabila dia nak memohon agar Allah memberikan kepadanya sebuah kerajaan yang mana tak ada siapa pun boleh dapat sehebat itu lagi. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku. Wahabli mulkan, kemudian baru diikuti dengan doa dia, dan berikanlah kepada aku sebuah kerajaan yang la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak sewajarnya tak akan dapat sesiapa pun selepas daripada aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan al-Wahhab. Ini adalah merupakan contoh Nabi Sulaiman AS. Ketika dia berdoa kepada Allah, meminta suatu perkara yang besar, sehingga ia menjadi sejarah kepada kemanusiaan. Manusia ini tak ada lagi kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman AS. Tidak ada lagi sesiapa yang akan memperolehi suatu kekuasaan, keagungan kuasa seperti yang diperolehi oleh Nabi Sulaiman AS. Kerana dia telah doa agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak wajar bagi sesiapa lagi untuk memilikinya selepas daripada dia. Tapi Nabi Sulaiman AS ketika doa, sebelum nak mulakan doa tu, dia kata Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, ampunilah daku. Dia memohon agar Allah
mengampunkan dia, kemudian diikuti dengan doa. Nabi Musa alaihissalam, tengok kerana kaum dia dan seumpamanya. Dia dan Nabi Harun alaihissalam, dia memohon agar Allah memasukkan dia dan saudaranya Harun ke dalam rahmat Allah. Apa Nabi Musa kata ketika nak doa? Rabbi ghafirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimin. Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, ampunlah aku. Wa li akhi, dan ampunkanlah juga saudaraku. Kemudian baru diikuti wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Wa anta arhamar rahimin, Engkau adalah yang paling pengasih di kalangan yang pengasih. Ini adalah contoh doa, di mana bila nak doa minta ampun dulu. Artinya kalau kita nak minta kepada Allah sesuatu, rezeki, kita kata, ya Allah, ampunlah dosaku, kelemahan diriku, dosa-dosa yang kulakukan, berilah padaku rezeki. Contohnya, ini adalah merupakan petunjuk ataupun teladan yang kita dapati daripada ungkapan-ungkapan para anbiya alaihimussalatu wassalam di dalam doa mereka.